kudrat, iradah serta ilmu Allah. Dengan kudrat dan iradah serta ilmu Allah. Maknanya iaitu kita menyaksi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala kun kepada satu. Maknanya iaitu dikatakan tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita pada muka surat yang ke-93 berhubung tentang martabat iman nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Martabat iman nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Maksudnya kita ingin tahu, kita ingin kenal iman para nabi dan juga para rasul-rasul. Jadi iman para nabi dan juga para rasul bermaksud yakni mereka ini maksudnya para nabi dan para rasul ialah orang yang telah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang telah kenal Allah Ta'ala. Apabila dikatakan orang yang telah kenal Allah Ta'ala bermaksud tidak ada yang wujud melainkan Allah, iaitu yang Maha Esa. Jadi dari dia kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mempunyai perbuatan tiap sesuatu yang berlaku. Jadi tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Itu yang dikatakan para nabi, iaitu dia berpegang mana akidah mereka kepada yang satu, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman nabi-nabi maknanya kepercayaan nabi-nabi dan juga rasul-rasul adalah iman yang paling tinggi. Maknanya kita ingin tahu iman para nabi dan para rasul, iaitu iman para nabi dan rasul adalah iman yang paling tinggi. Tidak ada iman yang paling tinggi melainkan iman para rasul dan juga iman para nabi. Itu akidah. Itu pegangan, kepercayaan. Tak ada orang mengatasi iman para nabi dan juga para rasul. Dia kata yang paling tinggi dan yang paling sempurna keimanannya. Dari iman-iman yang lainnya. Iman-iman yang lainnya apa dia? Iaitu dikatakan iman-iman para ulama. Iman-iman orang yang bertaklid. Iman-iman orang yang menjalankan syariat Allah. Iman-iman para nabi dan juga para rasul. Maknanya iman para nabi dan para rasul lah iman-iman yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Kerana nabi-nabi dan juga rasul-rasul itu adalah orang yang sangat kasih kepada Allah. Orang yang sangat kasih kepada Allah. Orang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi bagaimana dikatakan yang sangat kasih dan sangat cinta kepada Allah Ta'ala, iaitu para nabi dan juga para rasul berbuat sesuatu adalah dengan cinta dan kasih sayang Allah. Para nabi dan para rasul berbuat sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kasih sayang Allah. Dia berbuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kasih sayang Allah Taala dia berbuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dia berbuat iaitu selain daripada kasih sayang Allah. Tak ada. Maknanya dia kepada kun satu, mengatasi kepada yang lain. Itu dia kata iman yang paling tinggi. Ya. Dan taatnya, taat ni apa dikatakan taat? Dia tidak menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Dia hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hamba selain daripada
Allah Subhanahu Wa Taala dan dia taat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya imannya bukanlah iman yang dikatakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia taat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dikatakan kita baru lepas dalam bulan Ramadan, dia bukan menjadi hamba kepada bulan Ramadan, tetapi dia menjadi hamba kepada Allah dengan mentaati perintah Allah. Itulah iman para nabi dan juga para rasul. Itu dia taat. Taat. Dan istiqomah. Istiqomah bersepanjangan. Istiqomah. Dia tidak ada sekejap ada, sekejap tak ada iman. Pun tenggelam timbul. Ataupun iman ada pagi, petang tak ada. Atau petang ada, malam tak ada. Tak. Dia sentiasa. Sentiasa. Itulah iman para nabi dan juga para rasul, dikatakan yang tertinggi, yang paling mulia. Itu dia kata. Ya? Tetap pendirian. Takut melanggar perintah Allah. Takut melanggar perintah Allah. Bagaimana cara mereka tidak melanggar perintah Allah? Iaitu dengan cara segala perbuatan mereka itu adalah perintah Allah. Dia berbuat kerana Allah. Atau fahami baik-baik. Sama juga dengan kasih sayang Allah. Dia berbuat sesuatu dengan kasih sayang Allah. Dia berbuat kepada Allah dengan kasih sayang Allah. Bukan dengan kasih sayang hawa nafsu dia. Bukan. Tetapi dia berbuat kasih sayang Allah. Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada para nabi dan rasul. Maka dengan kasih sayang tersebut, maka dia buat segala perintah Allah. Banyak kata bulat benda tu. Bulat. Menunaikan hak-hak ketuhanan. Menunaikan hak-hak ketuhanan. Maknanya tidak ada yang lain. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak-hak ketuhanan ni apa? Dikatakan kaya Allah Ta'ala. Itu makna ketuhanan. Maknanya dia kenal dengan sifat kesempurnaan ketuhanan. Maknanya dia kenal dengan sifat istighna. Kaya Allah Ta'ala pada kesekalian makhluk. Sifat istighna. Dan juga iftikoru ilaih. Berkehendak yang lain kepada dia. Kepada Allah. Begitulah iman. Iman para nabi dan juga para rasul. Suci dari lumuran dosa sebelum kenabian. Suci. Maknanya dia bersih. Bersih, suci. Tak ada satu titik pun dalam jiwanya. Melainkan suci dan bersih daripada kotoran, najis ataupun noda-noda maksiat. Dan kerasulannya. Dan orang yang maksum dari dosa. Orang yang maksum dari dosa. Maknanya tidak melakukan dosa. Tidak melakukan maksiat. Tidak sedikit pun. Itu kata subhanallah. Dan iman mereka kepada Allah adalah dengan dalil dan juga hujah. Iman para nabi dan rasul adalah dikatakan dengan dalil, dengan bukti dan dengan keterangan dan hujah. Dan mereka dikurniakan mukjizat. Disebabkan ketinggian martabat keimanannya, maka dikurniakan nikmat mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulannya. Sebagai bukti, iaitu dikatakan kenabian dan juga kerasulannya diberi kelebihan. Mukjizat apa? Yang di luar daripada akal. Di luar daripada akal, sesuatu yang dikatakan berlaku.
Dan adalah orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Adalah orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya. Tidak ada yang sempurna. Mainkan iman para nabi dan para rasul. Ini akidah. Akidah. Apabila orang puji Sayyidina Ali radhiyallahu an bahawa dialah orang yang khusyuk bersolat, maka dia kata yang paling khusyuk solat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apabila orang puji. Orang puji kita bagus. Yang bagusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang. Dikatakan iman dia. Keimanan nabi-nabi dan rasul dan kedudukan iman yang paling tinggi dan iman-iman yang lainnya ialah kerana rasul-rasul itu diutus Allah ke alam dunia ini. Kerana keimanan dia, martabat dia, kedudukan dia, ketinggian keimanan dia dan sempurna, maka diutuskan Allah Ta'ala kepada duniawi. Itu dia kata, dunia ini. Untuk menyampaikan berita yang menggembirakan. Maknanya Allah Ta'ala mengurniakan keimanan yang sempurna. Maka diutuskan. Dia kata, nikmat-nikmat surga. Dan juga menakutkan akan azab neraka. Itu yang berita dia sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nazira wa in min ummatin illa khala fiha nazira. Dalam surah Al-Fatir ayat ke-24. Artinya, sesungguhnya kami mengutusmu dengan agama yang benar. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan agama yang benar. Jadi bila mengutuskan baginda Rasulullah SAW berarti adalah sifat, katakan sifat itu tabligh, menyampaikan yang benar, sidik, benar. Sebagai pembawa berita gembira. Maknanya berita tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, disampaikan kepada seluruh umat tentang berita surga dan juga neraka. Bawa, disampaikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang percaya, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Orang yang tak percaya, maknanya orang yang ingkar, orang yang tak percaya. Itu dia kata. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu. Dan dia kata, tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul, pemberi iman, pemberi peringatan dan juga amaran. Itulah para nabi dan para rasul. Jadi di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatir ini meliputi akan sifat-sifat terpujinya Nabi. Sifat-sifat terpuji Nabi. Apa sifat dia? Sifat sidik. Orang yang benar. Sidik. Ya, mustahil dia khianat, mustahil dia pembohong. Benar. Sidik. Orang yang amanah. Yang amanah. Allah Ta'ala jadikan dia. Dia tu siapa? Para Nabi dan para Rasul. Sekarang ni kita nak kenal para Nabi dan para Rasul. Kemudian, tabligh menyampaikan apa yang Allah Ta'ala minta sampaikan, disampaikannya. Dia tidak sembunyikan pun sedikit pun. Dia tidak sembunyikan apa-apa benda yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Kemudian fatonah. Ya, maknanya 4 sifat tersebut. Itu yang tersurat. Baik, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
Semana kita nak kita faham tentang keimanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan penghidupan kita pada harian. Yang mana baginda Rasulullah SAW telah sampaikan kepada kita benar perkara tersebut. Saya mengambil satu contoh. Pada satu ketika, seorang ustaz pergi ke pasar raya. Kemudian seorang penjual ayam memanggil ustaz tersebut. Dia kata, "Ustaz, saya nak sedekah 6 ekor ayam." Dia nak sedekah 6 ekor ayam. Tolong tanyakan di surau ustaz ataupun masjid, ada tak buat kenduri berbuka puasa? Dan kalau ada, tolong sampaikan ayam ni kepada pihak masjid ataupun surau. Kemudian ustaz ni, dia tanya kepada pihak surau dengan AJK surau dan juga dengan bendahari surau bahawasanya pihak surau nak buat kenduri pada nuzul Al-Quran untuk berbuka puasa. Maka dia pun menyampaikan kepada si penjual ayam, ada. Sampai tiba masanya, penjual ayam melebihkan 2 ekor ayam menjadi 8 ekor ayam. Ustaz tersebut menyampaikan kepada bendahari dan juga kepada AJK surau bahawa penjual ayam mensedekahkan 8 ekor ayam. Ayamnya ni 8 ekor ayam. Saya serahkan. Dan pihak itu penjual ayam mengirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan semua mengambil iktibar pada perkara tersebut. Kalau ustaz tersebut, dia tidak menyampaikan berita daripada si penjual ayam, maknanya perkara tersebut adalah perkara yang disembunyikan, membohong. Sama juga tentang ayam. Kalau dia tak sampaikan, 8 ekor ayam akan menjadi khianat. Begitu juga menyampaikan, dia tidak menyembunyikan satu pun. Itu yang dikatakan sifat baginda Rasulullah SAW yang dikatakan ada kepada ustaz tersebut. Luarnya dikatakan ustaz, itu dikatakan ustaz itu dikatakan seorang ulama, alim. Dia mengetahui. Jadi ambillah apa benda pun contoh di dalam pekerjaan kita pada hari ini. Itulah sifat baginda Rasulullah SAW dalam kita bekerja. Diamanahkan kita bekerja oleh majikan. Pihak majikan mengamanahkan kita supaya bekerja 8 jam, menjalankan tugas-tugas utama dan sebagainya sampai kepada sasaran. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman para nabi dan para rasul terserlah di dalam hidup dan penghidupan kita. Itu yang minggu lepas saya ada sentuh sedikit berhubung tentang kalimah tauhid dan juga kalimah rasul. Sengaja saya bawa perkara tersebut. Kalau tuan-tuan masih ingat. Itulah tingginya martabat keimanan para nabi dan juga para rasul. Baik, kita sambung. Perbincangan
tersebut. Perbincangan dan kesimpulan. Pengenalan berkaitan dengan iman. Pengenalan berkaitan dengan iman. Kita nak kenal sesuatu, ada dengan sesuatu, baru dapat kita kenal. Itu namanya makrifah. Saya ulang balik. Orang yang kenal mesti ada sesuatu perkara, dengan perkara tersebutlah baru dia dapat kenal. Maknanya nak ikut cakap saya tu. Itulah makrifah. Atau dikatakan makrifah itu adalah jalan atau cara nak kita kenal sifat-sifat sesuatu perkara. Apa itu sifat-sifat? Sifat-sifat tu menunjukkan sesuatu kepada sesuatu. Lagi pening Ustaz. Tapi pening tak pening, kena peningkan juga. Fikir. Pengenalan berkaitan dengan iman. Pengenalan maknanya makrifah dengan iman. Maknanya kita kena ketahui jalan atau cara kita nak mengenal iman. Jalan atau cara. Apa jalan atau cara? Jalan atau cara itu adalah makrifah. Makrifah kita nak kenal iman, kepercayaan, keyakinan kita. Kalau kita percaya kepada Allah, makna kita kena kenal jalan atau cara sifat-sifat Allah. Setelah kita kenal sifat-sifat Allah, maka dengan sifat-sifat Allah Ta'ala itulah kita dapat kenal Allah. Sekiranya kita tidak kenal akan sifat-sifat Allah, nescaya kita tak akan dapat kenal Allah. Yang pertama, mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman. Maknanya makrifah dengan rukun iman yang 6. Bermakna mereka telah makrifah kepada Allah. Mereka telah kenal kepada Allah. Nanti penghujung dia banyak persoalan di sini. Saya nak bawa tuan-tuan. Dan makrifah kepada para malaikat. Para rasul, kitab-kitab Allah. Hari akhirat, qada dan qadar. Dan mereka itu termasuk dalam kalangan orang yang benar pengakuan imannya. Orang yang mengaku keimanannya. Sebab sesuatu kepercayaan, keyakinan tidak memadai kalau sekadar hati yang percaya. Kalau tidak diikuti dengan pengakuan. Dengan ikrar. Aku percaya Allah Ta'ala itu wujud. Aku percaya Allah Ta'ala itu ada. Habis, ada tersebut. Ada tersebut ada dalam perkabarankah? Atau ada yang sebenar-benar adakah? Maknanya jelas terang. Jadi aku berpegang, percaya, betul. Yang nombor 2. Orang-orang yang telah makrifah kepada Allah. Orang-orang yang telah makrifah kepada Allah. Maknanya orang-orang yang telah kenal kepada Allah. Ini soal. Kalau orang yang belum kenal kepada Allah, masukkah ke dalam di dalam apa yang kita bicarakan ni? Itu soal. Orang-orang yang telah makrifah kepada Allah. Orang-orang yang telah kenal kepada Allah. Allah Tuhanku. Bahawa Allah tu Maha Esa. Esa perbuatannya. Esa sifatnya. Esa zatnya. Esa asma'nya. Kalau dikatakan majlis ilmu ni, Allah Ta'ala jadikan majlis ilmu adalah perbuatan Allah. Esa perbuatan Allah. Kun jadi. Dan jadinya bukan dengan tabiat. Jadinya bukan dengan sebab. Jadinya bukan dengan tabiat. Apa dia? Api membakar. Tapi api takkan boleh membakar kalau tak bersentuh dengan kertas. Baru kata terbakar. Allah Ta'ala menjadikan tersebut bukan dengan berhajat nakkan kertas. Tetapi kun jadi. Jadilah majlis ilmu. Begitu juga dengan bersebab.
air membasah. Kalau tak kain tak ada, takkan basah. Allah Ta'ala tak perlukan ada kain untuk nak jadi menunjukkan basah. Tak. Jadi orang-orang yang telah makrifah kepada Allah, jelas terang. Jadi keimanan mereka terbahagi kepada 4 martabat. Orang yang kenal pada Allah ni, makna kata Allah Ta'ala kurniakan nikmat iman, keyakinan, kepercayaan kepada 4 martabat. Allah Ta'ala juga yang bagi. Yang pertamanya, martabat iman ulama telah disarahkan yang lepas. Iman ulama. Ulama ni apa? Atas daripada ustaz. Dia ada ilmu dan dia mengetahui. Dia beramal atas ilmu dia. Itulah ulama. Seperti mana yang kata tadi, sifat Nabi tadi. Dia kenal sifat Nabi. Maknanya dia kenal. Dia percaya ini sifat Nabi. Kemudian dia yakin. Dan dia berbuat. Perbuat itulah dia perbuatan Nabi. Sifat Nabi. Yang keduanya, martabat orang bertaklid. Martabat kepada orang bertaklid. Martabat orang taklid apa? Dia tidak ada berdalil. Dia hanya bertaklid kepada perkabaran-perkabaran yang dibawa oleh orang-orang alim ataupun ulama. Maka dia bertaklid kepada orang tersebut. Orang tersebut, orang alim tersebut kata, Allah Ta'ala itu tetap wujud, ada perkabaran. Maka dia pun percayalah, hatinya terdetik, dia percaya. Betul benar Allah Ta'ala itu ada. Maknanya dia berpegang dalam hati dia. Itu orang bertaklid. Apa bukti dia? Tak tahu. Tak ada. Apa dalil dia? Tak ada. Apa kenyataannya? Tak ada. Yang ketiganya, martabat iman yang menjalankan syariat Allah. Ini kebanyakan kita. Martabat iman yang menjalankan syariat Allah. Tapi dia terbahagi juga kepada 3. Terbahagi juga kepada 3. Ada orang yang berbuat, dia tidak kenal langsung kepada Allah. Tapi dia berbuat syariat Allah. Dia berbuat syariat Allah tetapi dia tidak kenal kepada Allah. Maknanya disuruh buat saja. Suruh semayang saja. Ada di antaranya dengan syariat tersebut, dia kenal kepada Allah. Dan keempatnya, martabat iman Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Martabat iman dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kesemua keempat-empat martabat ini, dia terbit daripada makrifah kepada Allah. Apa hakikatnya? Allah Ta'ala yang mengurniakan nikmat iman. Allah Ta'ala yang kurniakan nikmat iman secara langsung. Alhamdulillah kita. Habis bagaimana orang yang tidak dikurniakan nikmat iman dan takwa? Contohnya, kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dikurniakan mereka ini iman dan juga takwa. Bukan kita nak menghina dia, hanya orang tak belajar, itu orang ini. Mana kita tu tak beriman. Sebab Allah Ta'ala sengajakan menjadikan dia tidak beriman. Di depan kita. Kita nak mendoakan kepada dia. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kuncinya apa? Makrifah kepada Allah. Itu kunci dia. Soalnya kita dah kenal ataupun belum.
Seperti mana saya katakan, nak kenal Allah, jalan atau caranya ialah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Maka dengan sifat-sifat Allah, maka dapatlah kita kenal Allah. Soalnya sifat Allah Ta'ala tu maha suci daripada kekurangan. Maknanya terlalu banyak. Bagaimana kita tu nak mengutip semua sekali baru dapat kenal Allah. Pastinya kita mengikut daripada Al-Imam Al-As'ari dengan Al-Imam Al-Maturidi. 20 sifat yang wajib. Itu kata sifat-sifat ni adalah sifat-sifat iaitu yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu akidah satu-satu sifat. Jadi ada 50 sifat. Ada 50 akidah. Yang kita tu dapat mengenal sifat tersebut, maka kita dapatlah mengenal Allah. Martabat iman ulama, iman ulama ialah keimanan mereka yang telah memikirkan kejadian alam. Keimanan yang memikirkan kejadian alam. Maknanya dia fikirkan tentang alam, maka dia pun percaya. Percaya. Contohnya alam. Mustahil jadi dengan sendirinya jika tidak ada yang menjadikannya. Maknanya ada awal. Jadi apabila jadi awal, maka tentulah awalnya yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata dia beriman dengan Allah. Beserta dengan dalil-dalil nakli. Dalil nakli. Hujah-hujah daripada nakli, daripada Al-Quran. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Dan di antara keduanya, amal mereka fikirkan benda tu. Atau dalil akli. Nazar dan juga istidlal. Dalil akal. Jadi ulama ni, salah satu daripadanya, amalan dia sentiasa berfikir tentang alam. Untuk nak memantapkan keimanannya, kepercayaan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, dia meningkat ataupun dia menuju ke hadapan. Dengan jalan dia memikirkan tentang alam. Sehingga sampailah dia kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia ke depan. Keimanan ulama yang berasaskan iaitu dalil akli dan juga dalil itu dalil akli, dalil itu nakli dan akli ataupun nazar dan istidlal, mempercayai Allah yang mencipta alam. Allah yang mencipta alam. Ini bersifat dengan kudrat, iradah serta ilmu. 3 sifat. Mana sifat kudrat, sifat iradat dan sifat ilmu. Sifat iradat. Allah Ta'ala merupakan sifat berkehendak pada menjadikan alam. Apabila dikatakan sifat berkehendak, maknanya dia menghendaki menjadikan alam. Kemudian ditunaikan oleh sifat kudratnya. Dan dengan pengetahuannya, kun jadi. Kun jadi. Majlis ilmu kita pada malam ini. Bukan dengan sebab sesuatu. Itu dikatakan ini perbuatan Allah. Sebab perbuatan kita ini adalah kesan daripada sifat-sifat Allah.
Bukanlah sifat-sifat Allah memberi bekas. Yang memberi bekas hanya zat Allah. Sebab sifat-sifat tersebut berdiri pada zat Allah. Secara terang dan nyata. Terang dan nyata. Jadi, baru kita naik saksi. Aku melihat. Aku saksi. Maknanya, dengan sifat basar kita. Aku naik saksi. Bahawasanya perbuatan majlis ilmu pada malam ini adalah perbuatan Allah. Perbuatan aku makan, minum, duduk, tidur dan sebagainya. Aku naik saksi itu adalah perbuatan Allah. Aku berdiri, aku rukuk, aku sujud, aku duduk antara sujud dan aku rukuk dan sebagainya. Itu kita nampak. Nampak apa? Nampak perbuatan. Kudrat dan iradah serta ilmu Allah. Nampak tu makna sifat basar. Kemudian kita tu naik pula saksi. Didengar pula sifat samik. Perkataan. Akun semua. Dan juga makrifah dengan asma-asma Allah. Dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah apa? Ada 99 nama. Sifat kita dikatakan makrifah. Kita kenal dengan sifat-sifat kudratnya. Kita kenal akan sifat-sifat. Itu iradahnya. Kita kenal dengan sifat-sifat. Itu ilmunya. Sifat basarnya, sifat kalamnya, sifat itu apa? Itu samik dia. Kita kenal akan keesaan zat Allah. Sifat wujudnya, sifat kidamnya, sifat bakoknya. Itu berkatakan tadi, kalau dia kenal akan sifat-sifat tersebut, baru dia kenal akan sifat kayanya Allah Ta'ala. Dia tak berkendak kepada yang lain. Itu orang yang kenal. Itu yang saya sentuh pada minggu yang lepas. Dan juga sifat-sifat kemalat, sifat-sifat kesempurnaannya. Maka jadilah siapa Allah itu? Allah itu nama kepada zat wajibal wujud. Yang mempunyai sifat kesempurnaan. Maha suci daripada sifat kekurangan. Orang yang boleh bercakap ni orang yang dah kenal Allah. Saya mengharapkan semuanya dah kenal. Boleh ikut apa yang saya cakap. Siapakah Allah itu? Nama kepada zat wajibal wujud. Nama kepada zat wajibal wujud. Iaitu Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Mempunyai sifat kesempurnaan. Maha suci pada sifat kekurangan. Soal bagaimana jalan atau cara aku nak kenal Allah. Adalah dengan jalan atau cara iaitu mengenal akan sifat-sifat Allah. Dengan sifat-sifat Allah lah, maka dapat aku kenal akan Allah. Tak ada selain daripada ilmu Allah, maka kita dapat nak kenal Allah. Tak ada. Yang kelima, martabat iman. Orang-orang yang bertaklid ialah keimanan dan makrifah mereka terhadap Allah hanya dengan mendengar dan mengikut perkataan orang sahaja tanpa dalil dan tanpa hujah. Allah Ta'ala kurnia juga nikmat iman kepada orang yang percaya kepada Allah apabila dikabarkan tentang kewujudan Allah. Tapi dia tak tahu berdalil. Dia tak boleh cakap apa dalil wujudnya Allah. Dia tak boleh cakap alam ni pun dia tak boleh nak cakap. Alam ni lah tanda wujudnya Allah. Dia tak boleh cakap. Tapi dia yakin percaya. Allah Ta'ala tu tetap ada. Sungguh ada. Dicincang 1000 sekalipun dia takkan berubah. Itu maknanya dia tu percaya dengan dia bertaklid kepada orang tu. Jangan dibahas orang bertaklid besok inilah itulah ini. Tak.
Sebab diceritakan ini orang yang bertaklid. Semuanya itu ada kurniaan Allah. Martabat iman orang yang bertaklid adalah martabat iman yang paling lemah. Apa tak lemahnya? Pasal dia tak ada hujah. Kerana ketakwaan dan ketaatan dan kecintaan mereka terhadap Allah terlalu kurang. Kurang sudut apa? Sebab kurangnya dia berbuat amal dan juga takwa bukan berdasarkan daripada iaitu dikatakan kasih sayang Allah. Tak. Sebab dia tak kenal. Dia tak tahu. Martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. Ini kita nak kenal, nak tahu. Barulah kita tahu siapa aku. Martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. Ialah keimanan mereka terhadap Allah berasalkan sawahid, barahin dan berahin. Bukti, hujah dan dalil. Maknanya martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah ialah keimanan mereka terhadap Allah. Terhadap Allah berasaskan kepada bukti, hujah dan juga dalil. Daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Maka dia berbuat. Tapi kita kena sedia maklum. Kalau kita hanya berpegang Al-Quran dan juga Al-Sunnah tanpa akal, takkan jadi juga. Sebab nak menjalankan Al-Quran dan Al-Sunnah, mesti dengan akal. Namun begitu, Allah SWT kurniakan nikmat iman kepada orang yang menjalankan syariat. Sebab dalam hatinya dah ada keyakinan kepada Allah. Dalam hatinya dah ada keyakinan kepada Allah. Kemudian dia berbuatlah apa perintah Allah. Dia buat semayang, dia buat puasa, dia buat itu, buat ni. Apa sekalipun dia buat. Martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah adalah iman yang tinggi. Dan mereka adalah orang yang cintakan Allah. Orang yang cintakan Allah. Serta taat kepadanya. Taat kepada Allah. Dan takut melanggar perintah Allah. Dia cinta kepada Allah. Dan mereka adalah ulama yang benar-benar menjalankan hukum Allah. Orang yang kenal kepada Allah. Dia mengenal dengan hukum-hukum Allah. Itu orang yang makrifah, yang beriman dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Martabat iman Nabi-Nabi, martabat iman Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul adalah iman yang paling tinggi dan sempurna. Kerana mereka adalah orang yang maksum dan bermukjizat dan juga menunaikan hak-hak ketuhanan. Dan iman mereka adalah dengan dalil dan juga hujah. Jadi jika orang tu makrifah kepada Allah, dia kenal dengan Allah beserta dengan dalil, bukti dan keterangan dan dengan hujah-hujah, mereka itulah dikatakan iman para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan rasul. Dia beriman kepada para nabi juga para rasul. Jadi dalam hidup dan penghidupan dia, hidup dan penghidupan dia, dia mengikut cara Rasulullah. Cara Rasulullah ni bukan cara sekadar dia berjubah, dia berserban, dia pakai kain selendang, dia pakai itu. Tetapi amalan dia berbetulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersifat sidik, bersifat tabligh, bersifat itu amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu dikatakan orang yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal Rasulullah sallam tu dia bersifat sidik, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi setiap amalan dia, perbuatan dia berbetulan dengan sifat Nabi. Itu orang yang mengikut cara Nabi pada hakikatnya. Fahami baik-baik. Contohnya saya bagikan tadi. Penjual ayam dengan Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz ni orang yang ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Orang ni nak sedekah. Penjual ayam nak sedekah 6 ekor ayam.
disampaikannya 6 ekor ayam juga. Dia tidak sembunyikan pun. Walaupun dia dapat 8 ekor, dia boleh sembunyikan. Dia boleh sembunyikan 4 ekor, dia bagi 2 ekor. Apa salahnya pula? Seorang pun tak tahu. Maknanya dia sembunyikan. Tak menyampaikan. Itu amalan. Dan dia beramal mengikut cara Rasulullah. Rasulullah SAW itu ada orang yang jujur, berakhlak mulia. Itu dikatakan martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat sidik, ada sifat tabligh, ada sifat fatonah, bijaksana dan sebagainya. Dia hanya menjalankan saja. Sama juga. Dia terima. Kalau umpama saya kata, aku bersolat, bersembahyang. Aku terima sembahyang ni daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terima. Jadi, apabila kita terima tu daripada sifat-sifat Nabi dan juga Rasul. Aku perbuat. Itulah. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu sebabnya tak boleh pecah amanah. Tak boleh makan rasuah. Tak boleh menipu, tak boleh membohong, tak boleh itu. Perbuatan maksiat tersebut semuanya bukan sifat Nabi dan juga Rasul. Tak termasuk di dalam sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sama ada dia bekerja jabatan kerajaan ke, sama ada kerja biasa ke, kerja apa sekalipun. Apatah lagi dia sebagai iman dan takwa. Jadi dia kena faham tentang dia buat. Adakah aku buat iman dan takwa ini berbetulan dengan sifat Nabi. Jadi wallahu alam. Jadi sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengundur diri, seperti mana yang saya katakan mula-mula tadi, banyak pertanyaan yang perlu nak ditanya. Jadi saya buka kepada, saya serahkan kepada pengurusi dan serah pengurusi kepada semua jemaah jika ada apa-apa nak pertanyaan. InsyaAllah. Baik Ustaz. Okey, kita buka soalan kepada para jemaah. Jika ada soalan untuk Ustaz, dipersilakan. Jelas dah Ustaz penerangan Ustaz tadi. Alhamdulillah. Saya pun faham. Pertama yang saya faham, hari makin hari pengajian kita, dia makin tinggi, makin mendalam. Menyebabkan dia makin berat. Tapi, mau tak mahu, kita tetap mendakinya. Kerana di atasnya lah letaknya kemuncak keimanan. Jadi memerlukan perjuangan, kesabaran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Okey jemaah, ada soalan? Jika tak ada, kita tutup majlis. Jika ada, dipersilakan ambil peluang. Saya ulang baliklah. Kita ada lagi dalam masa 5 minit. Betul Ustaz. Ustaz ulang lagi. Ada masa lagi. Kalau ditanya, bagaimana orang yang tidak kenal Allah Ta'ala, yang disarahkan ini, orang yang kenal kepada Allah, terbahagi kepada 4. Jadi soalnya bagaimana orang yang tidak kenal Allah? Apakah dia terselamat ataupun tidak? Yang tidak kenal kepada Allah terbahagi pula 2. Satu, orang kafir, asi. Itu memang. Ataupun dikatakan
orang-orang orang-orang apa namanya yang tak ada agama tu apa dia? Dia tak kenal Allah langsung. Jadi orang ada agama Islam, agama, tapi dia tak kenal Allah. Bagaimana? Jadi jawapannya yang dapat tahu orang ni kenal ataupun tidak adalah orang yang kenal. Yang kenal kepada siapa? Yang kenal kepada Allah. Dia kenal Allah adalah dikenalkan oleh Allah. Si fulan ni tak kenal Allah, Allah Ta'ala tidak kenalkan diri dia kepada si fulan. Maka dia tidak kenal Allah. Itu pasal dia tidak kenal. Habis kesimpulannya apa? Allah Subhanahu Ta'ala barulah datang hukum taklif. Hakikat taklif, hukum kepada orang yang dikurniakan kenal kepada Allah. Iaitu apa sangkanya kepada orang yang tidak kenal Allah. Itu kena berjaga. Apakah dia bersangka buruk atau bersangka baik? Inilah orang-orang hakikat. Makin berisi, makin merunduh. Sentiasa bersangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau kurniakanlah nikmat iman dan takwa kepada saudaraku ini. Itu orang yang kenal Allah. Kalau orang yang tak kenal Allah, dia akan datang buruk sangka. Dia berserban juga. Dia berjubah juga. Dia kain tak. Tapi cerita buruk sangka. Apa maksud dia? Dia sama dengan orang yang tak kenal tersebut. Dia sangka dia kenal, tetapi dia tidak kenal kepada perbuatan Allah. Wallahu'alam. Baik, ada persoalan lain? Ustaz, ada satu soalan dekat chat. Kejap ya, saya baca. Ustaz, adakah bila kita semakin mengenal makrifat, kita akan makin merasa semua makhluk tak ada daya upaya? Lepas tu, adakah kita akan berlapang dada walaupun disakiti? Maksudnya kita boleh tak benci sesama makhluk walaupun kita dah rasa sakit. Okay, Ustaz. Boleh ulang semula tak? Saya dah dapat tangkap benda tak, tapi lebih tepat nanti. Adakah bila kita semakin mengenal Allah Ta'ala, kita akan semakin merasa semua makhluk tidak ada daya upaya? Ya, betul. Lepas tu, bila kita dah kenal, kita dah rasa semua makhluk tak ada daya upaya, kita akan berlapang dada walaupun bila ada orang lain menyakiti kita, macam itulah, ada orang lain benci kita, kita akan berlapang dada walaupun disakiti. Maksudnya kita boleh tak benci sesama makhluk walaupun kita dah rasa sakit. Makna macam orang benci kita, kita boleh berlapang dada lah Ustaz bila kita dah mengenal Allah Ta'ala. Betul Ustaz macam tu? Betul. Tak perlu saya nak sarah lagi perkara tersebut. Hakikat tauhidnya 100% orang yang menanya tu memang dia dah kenal. Itu jawapan dia. Macam tu lah. Itu kenal. Jadi makrifah kepada Allah. Sehingga dia kenal sungguh. Tidak ada satu pun perbuatan melainkan perbuatan Allah. Jadi barulah ada ketelusan keimanan. Barulah timbul kerelaan keimanan. Barulah dia timbul rela kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia tetap berlapang dada. Seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
Lalulah seorang badui meludah mukanya. Dia hanya menyapu muka sahaja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai harimau Allah, kenapa kamu tidak pancung leher si fulan? Ya Rasulullah, kalau dia menghina Allah dan Rasul, akan ku pancung lehernya. Tapi dia menghina aku, redalah aku. Faham tu? Jadi kalau dia menghina Allah dan Rasul, baru datang hukum taklif semula. Jadi dalam hakikat tauhidnya, aku reda. Yang mana si fulan tu dia tak berkata pun, tak ada cakap apa-apa, tiba diludahnya muka, habis jalan. Jadi maknanya datang. Dugaan cabaran. Wallahualam. Baik, ada apa-apa lagi? Mudah-mudahan yang sepulan yang bertanya yang menyampaikan sampai ke tahap tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasanya tak ada soalan lagi Ustaz. Kita tutup majlis boleh Ustaz? InsyaAllah boleh. Okay, terima kasih Ustaz. Syukur Alhamdulillah kerana kuliah maghrib kita pada malam ini kita telah dapat mempelajari ilmu tauhid yang dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Wahtudah. Syukur kerana dengan mempelajari ilmu tauhid kita akan belajar sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib kita ketahui. Dan apabila kita mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, barulah kita akan dapat mengenal Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dan apabila kita telah mengenal Allah Ta'ala, insyaAllah iman kita akan terus meningkat. Betul Ustaz macam Betul. Ya. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi untuk kuliah Tauhid pada waktu dan hari yang sama minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Di atas ilmu yang diberikan, insyaAllah ia bermanfaat dan barakah. InsyaAllah. Bagi penutup majlis, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Amin. Sebelum saya sendiri yang menutup majlis ilmu ni, ini merupakan majlis ilmu yang dibuat di Sedamat, Johor, Berjaya. Jadi saya buka kepada semua jemaah. Kalau nak membawa saya ke tempat dia atau sebagainya untuk kita adakan majlis. Mana pergerakan kalau ada masalah faham. Wallahualam. Ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma adana likulli hawlin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wasidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkalna 'ala Allah Walikuli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada waktu masa yang lain. Insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Semua jemaah kita akan bersama dan